أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Pemimpin dan Masa Depan. Hadirin Jumaat sekalian, pemimpin dan masa depan adalah dua elemen yang saling berkaitan. Seseorang pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki daya, keupayaan dan kecekapan supaya pencapaian masa depan sebuah negara mampu dibentuk dengan baik. Kepimpinan dalam Islam bukan satu kemegahan, keistimewaan atau kelebihan. Ianya adalah amanah, mandat yang berat dan
kebertanggungjawabannya akan dipersoal di dunia lagi dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang beramanah, ikhlas, adil dan mengutamakan kepentingan umum adalah golongan pertama yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sekiranya cuai dan gagal, maka ia adalah penghinaan serta penyesalan bagi seseorang yang memikul amanah. Diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Qala fadara biyadihi ala mankibi, thumma qala, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man aqadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha." Yang bermaksud, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi jawatan kepadaku?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menepukkan tangannya di atas bahuku kemudian bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah sedangkan jawatan adalah amanah. Ianya pada hari kiamat nanti adalah penghinaan serta penyesalan kecuali mereka yang mengambilnya dengan cara yang betul dan menunaikannya kewajipannya." Riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumaat sekalian, sekali lagi, di tangan kita semua terletak hak bagi menentukan pemimpin yang mampu memperbaiki kerosakan dan masalah integriti sedia ada, membuka jalan dan menuju kecemerlangan dan kegemilangan masa depan negara. Justru bagi merealisasikan pemimpin dan masa depan negara yang ideal serta dihormati, beberapa faktor perlu dan hendaklah dilihat dan dinilai oleh kita semua dengan akal yang sihat, berpandukan ilmu pengetahuan yang benar, pengalaman masa lalu dan situasi persekitaran semasa. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, siapa bakal dipilih menjadi pemimpin merupakan faktor utama bagi umat Islam, kerana pemimpin yang dipilih adalah potensi masa depan dan tonggak kepada kejayaan sesebuah pentadbiran negara yang berintegriti dan gilang gemilang. Malaysia sebagai sebuah negara majoriti Islam, calon pemimpin yang dipilih mestilah mempunyai karakter yang kuat, bekerja keras dan mempunyai inisiatif dan daya usaha, bijaksana di dalam kepelbagian ras, bangsa dan agama. Pemimpin negara untuk Malaysia yang hebat memerlukan pemimpin yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama Islam, berintegriti dan bermoral tinggi. Pemimpin masa depan hendaklah mampu menentukan sesuatu dengan tepat dan betul serta hendaklah menjaga semua unsur-unsur penting kedudukan umat Islam serta negara dan bangsa lain. Pemimpin masa depan juga hendaklah mampu memacu kemajuan spiritual dan fizikal yang seimbang dan membina asas-asas perpaduan sebuah negara mengikut kerangka yang ditetapkan. Dalam Islam, seorang pemimpin hendaklah memiliki dan mengamalkan 4 sifat, iaitu siddiq atau jujur, sehingga dapat dipercayai pribadi, ucapan serta tindakannya. Tabligh atau menyamai yang berkemampuan dalam komunikasi serta berunding. Amanah atau bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Fatanah atau cerdas dalam mengatur perancangan, strategi serta implementasinya. Salah dalam memilih calon bakal mengundang negara yang tidak stabil dan kucak-kacir. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan bilakah kiamat. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza dhiyya'atil amanah fantazir as-sa'ah." Qala, "Kaifa idha'atuha?" Qala,
Iza wusi'adal amr ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah, yang bermaksud apabila amanah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat. Katanya, bagaimana yang dikira mensia-siakannya? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Jangan memilih pemimpin yang hanya mengelak agamanya. Fakta sejarah menunjukkan ramai pemimpin dan kelompok yang membungkus perjuangannya dengan agama. Janji menjaga bangsa, mempamerkan ketulusan dan amanah. Namun setelah berkuasa segalanya berubah. Hakikatnya ketika berkuasa hanya berlaku tindakan menjaga kepentingan kelompok dan kekuasaan, balas dendam dan saling menyalah sejarah masa lalu. Apabila berkuasa, agenda menjaga Islam dan hak orang Islam bertukar kepada membela individu tertentu atau kelompok sendiri berbanding membela rakyat. Hasilnya gagal menjaga kesatuan bangsa, kestabilan politik dan kehormatan negara sebagaimana didambakan oleh kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, janji seorang pemimpin dari kumpulan tertentu atau manifesto merupakan satu dokumen pemasaran idea, harapan dan masa depan. Manifesto ialah penyataan perancangan sebuah kumpulan yang memperincikan peranan dan perubahan yang akan dilaksanakan pada masa depan. Manifesto tidak boleh hanya menjadi alat atau janji dalam mempengaruhi minda serta persepsi rakyat tentang masa depan. Jangan kerana kegairahan kuasa yang bakal dimiliki oleh pemimpin, manifesto populis dibuat untuk menduduki puncak kuasa dan hakikatnya membohongi rakyat semata-mata. Akhirnya beralasan manifesto bukan kitab suci yang wajib dipatuhi. Hadis riwayat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Yang bermaksud, tidaklah seorang hamba yang dibebani amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyat lalu mati dalam keadaan menipu, yakni khianat kepada rakyatnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan syurga baginya. Riwayat Muslim. Manifesto perlulah realistik dan bersifat komprehensif yang meliputi setiap aspek keperluan rakyat dan masyarakat. Kestabilan politik, keselamatan negara dan ketenteraman awam. Jadi masa depan adalah terlalu berharga bagi rakyat dan negara untuk dikorbankan demi mencapai matlamat politik jangka pendek individu dan kumpulan tertentu. Sesungguhnya kepentingan Islam, Melayu, umat Islam dan Bumi-Putera sangatlah perlu diutamakan. Kedudukan rakyat, kedudukan raja-raja Melayu, institusi agama dan hak-hak orang Melayu wajib dipertahankan. Dalam masa yang sama tidak meminggirkan hak-hak agama dan bangsa lain. Kaum muslimin yang berbahagia, mandat merupakan kuasa rakyat yang diberikan kepada pemimpin atau sesuatu kumpulan sebagai pengemudi dalam membawa aspirasi rakyat. Pemimpin menurut Islam adalah umara atau ulil amri, iaitu orang yang mendapat amanah menguruskan urusan negara. Selain itu, pemimpin adalah pelayan atau khadam ummah. Selepas pemimpin dipilih dengan kuasa rakyat, maka pemimpin dan pasukannya hendaklah mengamalkan politik matang yang berpaksikan kepada kepentingan rakyat dan negara. Hentikan pertikaian dan suara-suara politik yang berpanjangan sehingga menggugat kestabilan pemerintahan dan negara ini. Bangunkan negara bersama dan melalui proses semak dan imbang
yang bertanggungjawab demi kesejahteraan rakyat. Landscape politik lalu penuh tragis dan mendukacitakan rakyat dan memalukan negara. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam adalah menyedari bahawa memilih dan mengangkat pemimpin yang jujur, amanah dan menjadi hamba kepada rakyat adalah penting untuk membuka ruang bagi negara ini menjadi negara yang sejahtera dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekuatan ekonomi dan kesejahteraan negara hanya boleh dicapai dengan kestabilan politik. Sikap pemimpin dalam melaksanakan amanah, warga negara yang saling menghormati, mengetahui dan mengiktiraf hak orang lain, dan dalam masa yang sama menjalankan tanggungjawabnya sebagai rakyat dengan baik. Yang ketiga, pemimpin dan orang Islam hendaklah menyedari bahawa jawatan atau kedudukan dalam Islam bukan tasrif, yakni kemuliaan. Sebaliknya, taklif iaitu beban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah untuk berbegah-megah dengan mengumpul harta, bersenang lenang atau bermewah-mewah untuk dunia yang hanya sementara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq, wa la tattabi'an hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Yang bermaksud, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Shad ayat 26. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالك ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شريف الدين للشيخ الحاج ابن المرحوم سلطان صليح الدين ابن العزيز شيخ الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أحد سلانغور تنكو عم الشيخ ابن سلطان شريف الدين للشيخ الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للمعظفين وعورة البلاد وبلغ مقاصدهما للطريق هدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga Zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami termasuk golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas, lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala irfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bil lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.